kita sebenarnya telah berjumpa ni Wali, tetamu undangan kita. Jadi kita terus saja memperkenalkan tetamu kita bersama kita pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, iaitu Pemangku Penolong Pengarah Urusan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pengiran pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pengirannya di atas kesediaan hadir pada pagi ini di Rampai Pagi bersama dalam segmen Perkhidmatan Ugama ya, yang mana kita ni akan membincangkan dan juga mengetahui serba sedikit ni mengenai dengan tajuk kita pagi ini, pengurusan jamaah haji negara Brunei Darussalam. Betul Pengirannya? Ya, betul. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk memulakan ruangan wawancara kita ini, Intan, jadi bersama kita mengetahui terlebih dahululah berkenaan dengan tajuk ini. Mungkin Ustaz boleh menerangkannya, bilakah maksudnya Jabatan Urusan Haji ditubuhkan dan apakah sebenarnya peranan Jabatan Urusan Haji ini nih sebenarnya, Pengiran? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, semua kali maklum sudah bahawa Jabatan Urusan Haji ini adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Awal Agama, dan mana Jabatan Urusan Haji ini mula ditubuhkan pada 21 Oktober 1986, yang mana jabatan ini sebelumnya dikenali sebagai bahagian urusan haji. Ketika mana masa itu Jabatan Hal Ehwal Agama belum dinaik taraf. Jadi dengan penaiktarafan Kementerian Hal Ehwal Agama menjadi kementerian, maka jabatan pun ditubuhkan pada tahun 1986 berkenaan. Jabatan Urusan Haji diketuai oleh seorang pengarah dan dibantu oleh penolong pengarah. Dan kalau kita melihat kepada struktur organisasi, Jabatan Urusan Haji mempunyai 4 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian pentadbiran, dan ada satu bahagian itu adalah bahagian bimbingan haji dan umrah, dan juga bahagian pengurusan haji dan serta bahagian dasar dan perhubungan haji dan umrah. Jadi kalau kata ni peranan Jabatan Urusan Haji, bila menyebut saja haji itu memanglah peranan utamanya mengurus dan melaksana pengurusan jemaah haji, itu sebagai peranan utama. Dan selain daripada itu juga ialah berperanan untuk memantau pengurusan perkhidmatan umrah yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat yang dibenarkan oleh Jabatan Urusan Haji. Dan alhamdulillah ya, kita telah mengetahui bersama ya bilakah jabatannya urusan haji ini ditubuhkan, dan juga apakah peranannya Jabatan Urusan Haji sebenarnya telah pun dikongsikan ya oleh Yang Mulia ya Pengiran Haji Haslin. Jadi ini pengirannya mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton kita juga mengenai dengan pengurusan haji di negara Darussalam ini, dan apa arti kata bagaimana prosedur yang perlu dibuat ni bagi individu-individu yang berhasrat ya untuk menunaikan fardu haji. Okey, terima kasih. Jadi kalau pengurusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, kalau kita ni melihat pengurusan itu ia berperingkat. Jadi peringkat pertama yang memanglah adalah peringkat pendaftaran. Jadi Jabatan Urusan Haji akan membukakan pendaftaran haji. Akan ditetapkan pada satu tempoh tu dibukakan pendaftaran itu, maka bila sudah dibukakan maka orang ramai bolehlah membuat pendaftaran haji. Jadi setelah itu nanti jabatan akan mengeluarkan surat jangkaan menunaikan fardu haji kepada pemohon-pemohon mengikut urutan pendaftaran. Jadi sekarang ini kalau dulu orang naik kajian ni bila akan berhasrat kerana haji tahun ini yang mendaftar terus tahun itu. Tapi oleh kerana ada ketetapan daripada Kementerian Haji dan Umrah Saudi menetapkan untuk penguatkuasaan kota. Jadi maka pendaftaran itu tadi buka, dan setelah itu bila pemohon mendaftar, maka pendaftaran itu nanti akan mengikut urutan jangkaannya. Artinya bukan terus tahun itu akan melayar. Masuk dalam senarai menunggu lah tu. Masuk dalam senarai menunggu. Jadi untuk persyaratan kepada orang-orang yang memohon ini, ia ada syarat juga. Syaratnya adalah pemohon itu hendaklah terdiri daripada rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, ataupun penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dan warga negara asing
yang berkahwin dengan rakyat, artinya ada kaitan dengan rakyat katanya ataupun penduduk tetap. Jadi kalau artinya warga negara lain sebenarnya tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran di negara ini. Itu yang ketetapan yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi. Okey, alhamdulillah ya. Jadi itulah seperti dapat kita saksikan sebentar tadi ya, antara syarat-syarat bagi mereka yang membolehkan mereka ya untuk membuat permohonan bagi menunaikan ibadah haji daripada kota negara Brunei Darussalam itu sendiri ya. Jadi untuk mereka yang berhasrat membuat permohonan bagi menunaikan ibadah haji ini first come first serve basis kan ya, ataupun siapa yang mendaftar dulu ataupun siapa yang membuat permohonan, sekarang ada queue list yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Kalau memang pendaftaran ini seperti mana yang diterangkan tadi awal bahwa pemohon ketika sudah pendaftaran itu dibuka, maka pendaftaran orang ramai boleh mendaftar. Jadi jangkaan-jangkaan pada itu ialah urutan pendaftaran itu sendiri. Artinya bila kalau kan alhamdulillah setakat ini dengan pendaftaran yang pada masa ini saja yang terakhir ketika dibuka pada tahun 2022 kali kalau ada saya silap 2023 maaf. Tahun lepas waiting listnya sehingga tahun 2049 sudah. Kalau saya pun mendaftar juga 2041. Cuma tu. Jadi tahun yang akan datang. Cuma kita ni melihatlah juga ada di antara pemohon-pemohon itu yang mendaftar itu adalah orang yang memang sudah lanjut usia Jadi itu memang kami ada membukakan juga permohonan untuk pertimbangan kalau sekiranya dia merayu. Soalnya kalau berpandukan kepada rayuan, jadi rayuan itu akan dilihat lagi dinilai. Dari segi membuat pertimbangan sama ada pemohon-pemohon ini boleh diberikan keutamaan untuk naik haji awal macam tu. Mungkin daripada sudut usia. Ya, betul. Memang daripada sudut usia lah. Dari sudut usia, dan ada juga kadang-kadang macam orang yang memang sudah sampai gilirannya dan ia sudah umur sudah meningkat. Jadi memerlukan kepada pendamping dan sebagainya. Itu diberi tapi itu pun melihat kepada penilaian dan kota jika sekiranya masih ada kekosongan. Macam mana kedudukannya jika pemohon tersebut pada tahun mereka akan melaksanakan ibadah haji kurang sihat ya? Okey, memang kalau orang yang dapat telah pun terpilih dan menerima untuk melaksanakan ibadah haji, artinya tersenarai dalam bilangan 1,000 ataupun bilangan dalam kota, maka diorang ni akan menjalani ujian kesihatan daripada unit perkhidmatan. Ini syarat juga ni ujian kesihatan. Jadi dari sana tu melihat kalau sekiranya ada di sana tu fit, sudah ada keputusan medicalnya fit, maka barulah boleh meneruskan haji. Manakala yang dikategorikan sebagai unfit nanti, diorang ni artinya tidak dibenarkan untuk haji, tapi masih berpeluang untuk menunaikan fardu haji pada tahun-tahun berikutnya jika sekiranya kembali sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya kesempatan untuk mereka melaksanakan ibadah haji tahun tersebut akan diberikan peluang kepada waiting list yang lain. Jadi itulah ya sedikit penjelasan daripada Yang Mulia Pengiran berkenaan dengan jemaah syarah dan juga pendaftaran bagi melaksanakan ibadah haji ini ya. Kita teruskan lagi nih Ustaz Pengiran ya. Bagaimana prosedur bagi mereka yang layak untuk ditawarkan menunaikan fardu haji pada musim haji tahun berkenaan? Ya, kalau tadi kita ni biasanya bila sudah masuk dalam list itu, jadi akan dikeluarkan surat tawaran. Kalau yang sebelum ini dijalankan. Jadi bila surat tawaran itu sudah dikeluarkan, maka di dalam itu akan meminta maklum balas daripada pemohon-pemohon tadi. Jadi sama ada mereka ini ingin meneruskan ataupun ingin menangguhkan atas sebab-sebab tertentu ataupun ingin membatalkan. Kadang-kadang ada juga orang yang sudah rasanya kurang jadi ia membatalkan. Jadi sebab itu pengesahan ini diperlukan oleh Jabatan Urusan Haji. Jadi kalau sudah ia ingin meneruskan, baru mengikut prosedur-prosedur seterusnya itu yang medical dan sebagainya, dan urusan bersama syarikat dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya ia menolak ataupun menangguhkan, maka queue seterusnya itu akan
naik ke atas lah. Sebab tu kadang-kadang kan orangnya 2040 lebihnya. Dan semestinya tu kadang-kadang ada je tu akan orang ke depan lagi lah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi prosedur ini selalunya berapa bulan lebih awal ni? Maksud saya dari tarikh mereka menerima surat tersebut sebelum menunaikan ibadah haji. Kalau sekarang ini oleh kerana kalau saya menerangkan mengenai sistem kota ni dulu. Sistem kota ni mula diperkenalkan ataupun dikuatkuasakan oleh Kementerian Haji pada tahun 2012. Jadi sewaktu-waktu mulatah kota tu menjadi 400 tu, melihat kepada 0.1% yang diberikan itu. Jadi bila 400 alhamdulillah naik pada tahun 2016 kalau tidak silap naik kepada 600 sehinggalah 2017 kita ni mula kota 1000 balik. Jadi artinya urutan-urutan pendaftaran itu semakin jauh tak? Jadi orang pendaftar ramai. Jadi urutan-urutan itu memang sepertinya saya tadi masa ni kalau sudah ada yang menunggu bila yang mendaftar baru yang mendaftar jauh ia punya queue-nya. Macam itulah. Alhamdulillah. Menarik sekali kita diketahui mengenai perkara tersebut, tetapi alhamdulillah sangat bersistematik dan pastinya memudahkan dan juga melancarkan lagi pengurusan untuk melaksanakan ibadah haji ini tadi ni Intan Dan seterusnya ni Ustaz kita juga ingin tanyakan, jadi apakah antara kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bintang Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei untuk menunaikan ibadah haji ini? Pasti ada kemudahan-kemudahan yang disediakan ni. Alhamdulillah, kita ni bersyukur kerana kita ni menjadi rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia, yang mana katanya ni diberikan kemudahan sebenarnya. Kalau dalam bab haji ni memang sudah orang tahu bahawa kita ni ada kurnia, dipanggil kurnia tambang haji sama ada kurnia tambang haji Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan ada juga kurnia tambang haji kerajaan. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Jadi saya suka untuk menerangkan mengenai dengan kurnia tambang hajian Jadi kurnia tambang hajian ini adalah khusus bagi pegawai-pegawai ataupun perkhidmatan awam Jadi perkhidmatan awam ini sama ada yang masih berkhidmat dalam pegawai kerajaan selama 12 tahun. Artinya masih dan pegawai ini adalah terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan juga pegawai yang telah bersara. Kalaupun dia bersara ni, jadi ia memenuhi syarat-syarat yang lazim lah untuk Jadi artinya ia 12 tahun juga walaupun ia sudah bersara, tapi kalau ia masih lagi syarat-syaratnya adalah ia boleh memohon asal saja ia pernah bertugas selama 12 tahun dalam perkhidmatan bergaji bulan. Jadi itulah antara kurnia tambang itu, dan juga selain daripada itu ada juga kemudahan mengenai dengan kurnia tambang mu'alaf khusus bagi para mu'alaf. Jadi para mu'alaf ini adalah khusus mu'alaf yang ianya ada terbuka bukan hanya untuk warga perkhidmatan awam, bahkan juga untuk orang ramai. Ada yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syaratnya yang ditetapkanlah. Dan seterusnya selain daripada itu juga kerajaan hanya memberikan top up subsidi. Jadi maksudnya kalau yang dah dapat kemudahan untuk tambang kerajaan tadi, katanya ada juga satu lagi kemudahan iaitu ini dipanggil sebagai top up subsidi. Top up ini adalah untuk pemohon-pemohon warga perkhidmatan awam ataupun orang ramai yang memenuhi syarat. Biasanya macam ni pelang tu maksudnya ia hanya diberikan bagi orang yang melakukan hajinya, melaksanakan haji pertama ataupun haji kedua. Jadi let's say berapa harga tambang itu sebenarnya. Jadi di sana seperti mana dalam skrin tadi ada menyebut tadi dalam skrin itu ada pemberian top up. Harga ditetapkan oleh syarikat penerbangan kita ni, kerajaan ni, let's say berapa ribu. Jadi harga yang diberikan top up itu ialah itulah tu macam jadual yang di sebelah kanan ini. Pemberian top up atau subsidi tiket penerbangan haji, betul? Yes, betul. Jadi itu yang anunya. Dan kalau kita ni melihat dalam skrin itu ada kurnia tambang kerajaan itu, alhamdulillah dari since 1976 sudah kita ni diberikan tambang haji sebanyak 2,500, naik pada tahun 1986 naik kepada 3,500, melihat kepada kenaikan harga masa inilah. Dan alhamdulillah daripada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi kepada RM4,500 bagi kurnia tambang haji. Dan bagi yang dah dapat ni, ia masih ada berpeluang untuk mendapatkan kurnia top up
subsidi tu top up subsidi ni adalah bagi orang yang naik haji ataupun menunaikan fardu haji dengan tambang sendiri, dengan perbelanjaan sendiri. Jadi untuk kali kedua ataupun kali pertama ataupun kali kedua. Jadi harga ialah ditetapkan 2,700. Jadi kalau sekiranya penetapan daripada syarikat penerbangan berapa pada macam tahunan ni RM3,200, maka top up itu sebanyak 500 akan diberikan oleh kerajaan kepada semua yang menunaikan. So maksudnya para peserta ini nanti hanya perlu membayar RM2,000 sahaja. Untuk apa namanya ni top up ni, memandangkan ia biasanya katanya ni ada juga kadang-kadang last minute ada yang indah tu indah apa namanya ni anda jadi atas sebab-sebab tertentu, jadi biasanya ia akan diberikan selepas itulah. Okey, baik, alhamdulillah ya. Jadi itulah beruntung sebenarnya ni Ustaz ya, kita ni menjadi rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini ya, banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan khususnya kepada para peserta ya yang akan melaksanakan ibadah haji ini khususnya. Bayangkan sahaja ya, daripada tahun 1976 sehinggalah ke hari ini kita ni masih lagi dapat merasakan nikmat tersebut. Alhamdulillah ya. Baik, untuk seterusnya ni Intan, kita ni ingin mengetahui pula ni mungkin Ustaz Pangeran boleh mengungsikan bersama kita berkenaan dengan ini mengenai apa sebelum kita mengajukan soalan ni Wali, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini ya. Okey. Baik, kembali bersama kami di Rampai Pagi, masih bersama dalam segmen Perkhidmatan Ugama. Jadi untuk soalan seterusnya ni, kita ni ingin mengetahui ni Ustaz Pangeran ya, difahamkan bahawa semua bakal jemaah haji sebelum berangkat ni ke Tanah Suci Mekah, mereka akan menjalani kursus ibadah haji dan umrah. Jadi mungkin Ustaz boleh menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kursus-kursus ibadah haji dan umrah ini tadi. Silakan, Jujung Ustaz Pangeran. Alhamdulillah. Bahagian bimbingan haji dan umrah di Jabatan Urusan Haji ada melaksanakan ataupun mengendalikan beberapa kursus sebenarnya. Jadi kursus pertama pada biasanya setiap tahun tu adalah dipanggil sebagai kursus asas haji dan umrah KAHU. Dipanggil KAHU ya pendeknya tu kursus asas haji. Kursus asas haji ini ia dijalankan pada kelazimannya selalunya pada 6 sesi. Ia cuma dibukakan tu kepada orang ramai sebenarnya. Yang Jumaat mingguan ini Ustaz. Yang harian tu, setiap hari Minggu tu di masjid-masjid ada sebelum ni tahun lepas kali mula tu selepas saja musim haji. Jadi ia dibukakan itu kepada orang ramai, termasuklah juga orang yang memang terpilih dalam kota 1000 dan orang-orang yang sebenarnya menunggu. Dan hatta juga kami bukakan kepada syarikat-syarikat pengendali haji. Jadi syarikat-syarikat pengendali haji ini kami offer mana-mana yang akan umrah apa tu boleh hadir. Jadi itu dibukakan. Alhamdulillah pada tahun ini ada 6 buah masjid yang dibukakan pada masa itu pada setiap hari Minggu. Dan selepas itu ada lagi satu kursus seterusnya dipanggil sebagai kursus ibadat haji dan umrah. Jadi kursus ibadat haji dan umrah inilah ia khusus bagi jemaah-jemaah yang bakal menunaikan haji pada tahun ini. Artinya dalam kota 1000 tu yang dan ia pada mandatory ni wajib. Ia diistilahkan sebagai wajib lah juga dikehendaki untuk semua jemaah ni untuk hadir ke kursus satu, yang mana alhamdulillah pada masa ini kursus ini masih berjalan lagi. Ia dijalankan selama 10 sesi dan sudah ke ujung ni sebelum Ramadan ini insya-Allah akan diselesaikan lah. Kalau kita ni melihat dalam gambar itu, kalau dalam kelas kita sudah tu kursus asas haji. Kalau di masjid itu kursus yang di di surau itu kursus asas haji, manakala yang di kelas satu adalah kursus ibadat haji. Lebih selesa untuk orang mengajar lah dengan satu-satu guru. Dan seterusnya ada jadi bahagian bimbingan dan umrah ini akan mengadakan khusus intensif haji tu ini bagi orang yang terlepas ni, artinya ada yang last minute mengganti, jadi itu akan diberikan juga alhamdulillah sebelum menunaikan fardu haji. Dan terusnya juga pegawai perubatan yang akan terpilih untuk menjadi pegawai perubatan haji itu, maka orang akan menjalankan
kursus yang dalam sesi kursus intensif haji ni. Dan selain pada kursus-kursus ni, bimbingan umrah haji dan umrah jom jalankan muzakarah haji, pengkursus haji. Ini perlu bagi supaya orang yang pengajaran ni sepakat ataupun orang apa ketetapan hukum itu digunakan dalam satu sekatalah. Jadi itulah gunanya muzakarah itu diadakan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita telah mengetahui bersama ya adanya kursus-kursus diadakannya untuk persediaannya jemaah haji negara kita. Dan seterusnya ni Ustaz mungkin boleh kongsikan secara ringkas mengenai dengan pelaksanaan dan perjalanan manasik haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam ini, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi pada kelazimannya lah, ini memang sudah tahun-tahun sudah berjalan macam ni, jemaah haji negara Brunei Darussalam ini insya-Allah pada kelazimannya akan bertolak seawal 15 Zulkaidah tu. Pada biasanya macam itulah 15 16 tu akan ada penyusunannya. Jadi tempoh berada di Arab Saudi ataupun Mekah Madinah ni adalah selama lebih kurang 30 hari. 1 bulan. 1 bulan. Sama ada kurang sehari ataupun lebih sehari lah macam itu. Bunyi-bunyinya tahun ini melebihi 31 hari. Macam itulah. Jadi itu adalah perjalanannya. Kalau tadi boleh kongsikan nanti dalam slide ada tu nampak perjalanan itu. Perjalanan pelaksanaan manasik haji. Manasik haji. Baik, kita saksikan seketika poster yang disediakan ini untuk mengetahui serba sedikit perjalanan pelaksanaan manasik haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam. Ustaz Pangeran mungkin boleh menerangkan perkara ini. Ya, nyata. Bermula dari mana tu Ustaz? Jadi biasanya penerbangan katanya ni akan terus mendarat di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Kan ada yang ke Jeddah dulu. Tapi kalau jemaah haji katanya ni flightnya tu terus tu ke Madinah dahulu. Jadi artinya apabila ke Madinah maka jemaah haji katanya akan membuat ziarah Madinah dulu. Berada di sana lebih kurang 8 ke 9 hari macam itulah, 10 hari macam tu. Jadi selepas itu dah nanti barulah bertolak ke Mekah untuk menunaikan umrah terlebih dahulu. Jadi itulah dinamakan sebagai mengerjakan haji tamattu'. Tamattu' itu artinya ya umrah ya dulu, mengerjakan umrah. Jadi selepas selesai ibadat umrahnya maka menunggu untuk pada 9 Zulhijjah bagi melaksanakan ibadat hajinya. Itu wukuf di Arafah. Jadi biasanya selepas berada di Madinah tu dalam beberapa ketika di Mekah, maka pada 9 Zulhijjah sama ada waktu malam ataupun paginya, maka jemaah kata ni akan bertolak ke Arafah untuk mengerjakan wukuf di Arafah. Dan seterusnya untuk manasik bermalam di Mina, dan bermalam di Mina itu selepas wukuf itu, jemaah haji kata ni akan ditempatkan di satu kawasan yang dipanggil sebagai Majrul Kabsyi yang berdekatan dengan tempat melontar. Berapa jauh alhamdulillah. Itulah juga perkhidmatan haji yang diberikan tu untuk masyair kata ni adalah perkhidmatan khas, dipanggil eksklusif. Jadi suatu kata ni dekat dengan tempat melontar tu dan di sana nanti jemaah kata ni akan bermalam selama 2 malam sebagai sama ada nafar awal ataupun 3 malam nafar tsani. Jadi alhamdulillah dan selesai saja ibadat itu maka jemaah kata ni akan bertolak balik melalui Jeddah. Alhamdulillah. Itulah sebab sedikit mengenai dengan pengurusan haji ataupun perjalanan pelaksanaan manasik haji. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali dan semua ini kira-kira mengambil masa lebih kurang 1 bulan lah ya. Alhamdulillah. Begitulah. Jadi insya-Allah dengan perancangan yang teliti dan juga teratur ya, pastinya memudah cara lagi lah para jemaah haji khususnya negara kita ni Brunei Darussalam dalam melaksanakan ya ibadah haji mereka. Jadi Ustaz Pangeran ya, akhir sekali ini mungkin Ustaz boleh mengongsikan senarai syarikat-syarikat yang diberikan kelayakan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji bagi jemaah negara Brunei Darussalam dan mungkin dapat mengongsikan apakah syarat-syaratnya ni Pangeran. Alhamdulillah. Setakat ini syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan haji yang dibenarkan di negara Brunei Darussalam adalah sebanyak 8 syarikat. 8 syarikat sahaja ya. Okay. Kalau saya boleh kongsikan ada syarikat Darussalam Holdings Sdn Bhd, SCA, syarikat Strait Centers Agency Sdn Bhd, syarikat Raudah Al Amin, syarikat Continental Yachinga
dan syarikat Darul Ihsan dan syarikat Al-Hijrah, syarikat Titian dan syarikat At-Taqwa. Alhamdulillah, ini adalah 8 syarikat dan kalau melihat dalam skrin itu ada 25 tu Ada 25. 25. Umrah, Jadi 23, minta maaf saya. 23 kalau ada silap 24. 24 sudah. Ya. Ya. Ada Jadi 24. dalam itu, jadi dalam syarikat-syarikat yang ada di bawah itu adalah syarikat-syarikat yang mengendalikan perkhidmatan umrah. Dengan menggunakan visa pelancong. Jadi kalau yang di atas satu sudah ada anulah. Jadi syarat-syarat untuk naik ke atas satu menjadi warnanya lain sedikit itu adalah ia ada syarat-syarat tertentu tu Atau yang dibenarkan itu mempunyai syarat-syarat untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji. Jadi antaranya yang boleh saya kongsikan di sini perlulah dimiliki ataupun diurus oleh rakyat ke bawah duli sendiri yang beragama Islam dan ia mempunyai lesen pelancongan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Artinya ada lesen. Dan seterusnya juga ada satu yang perlu satu dokumen yang dipanggil sebagai dokumennya tu yang ada pensijilan IATA. Jadi IATA? IATA itu sebagai apa ni, International Air Transport Agencies macam itulah IATA tu. Jadi ini adalah untuk antarabangsa punya pensijilan. Jadi kalau itu sudah ada sijilnya, maka di sanalah nanti akan ada penilaian-penilaian khusus di Jabatan Urusan Haji untuk melihat bahawa masyarakat-syarikat ini diberi kebenaran untuk mengendalikan pakej haji. Dan alhamdulillah pada tahun ini semua jemaah-jemaah haji kita ini akan berangkat dengan menggunakan 7 syarikat yang yang beroperasi pada masa ini. Alhamdulillah ya. Kedepannya nanti insya-Allah mudah-mudahan akan lebih banyak lagi syarikat-syarikat yang akan naik list 8 atau mungkin jadi lebih banyak. Jadi insya-Allah akan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik lah ya kepada para jemaah haji dan di negara kita di Brunei Darussalam ini. Apapun sebenarnya masa sangat mencemburui kita di pengiran ya. Jadi insyaAllah nanti kita akan cuba untuk mengungsikan lagi lah ya kepada penonton-penonton kita ini bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan perjalanan jemaah haji negara Brunei Darussalam ini ya. Apapun junjung kasih Pangeran, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.